Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan pada pensyarah dan rakan seperjuangan. Hari ini kami akan membentangkan tajuk kami kesan pencemaran air di Malaysia di bawah falsafah ekonomi, di mana kita akan mulakan dengan pengenalan tajuk pembentangan. Selamat sejahtera semua, nama saya Nantini Anak Perempuan Kurasai Kering, nombor matrik 283850. Sejahtera, nama saya Pawitra Murigesu, nombor matrik saya 284103. Hema Shalini Logan dan nombor matrik saya ialah 283746. Saya Puan Zara Kumaran, nombor matrik 283891. Saya Biswan Prasen dan nombor bateri saya adalah 283920. Pengenalan, di Malaysia kita amat beruntung kerana dikurniakan banyak sungai untuk kegunaan masyarakat tempatan, biarpun corak kehidupan manusia pada masa ini telah berubah banyak. Pergantungan manusia kepada sungai masih terus berkekalan, namun disebabkan sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Maka hari ini kita mendapati kebanyakan sungai di negara kita semakin tercemar seperti yang dapat kita lihat di Sungai Kelang, Sungai Gompak di Kuala Lumpur, Sungai Skudai di Johor. Sesungguhnya kemusnahan sungai yang disebabkan oleh tangan manusia ini memberi impak yang terlalu besar dalam kesemua aspek kehidupan seharian kita. Pencemaran ialah proses menjadi tanah, air, udara atau sebahagian persekitaran yang lain kotor, tidak selamat atau sesuai digunakan. Ini boleh dilakukan melalui pengenalan bahan cemar ke dalam persekitaran semula jadi. Tetapi bahan cemar itu tidak perlu nyata. Perkara semurah cahaya, bunyi, suhu boleh dianggap sebagai bahan pencemaran apabila diperkenalkan secara buatan ke dalam persekitaran. Walaupun pencemaran alam sekitar boleh disebabkan oleh kejadian semula jadi seperti kebakaran hutan dan gunung berapi aktif, penggunaan perkataan pencemaran secara amnya membayangkan bahawa bahan cemar mempunyai sumber antropogenik, iaitu sumber yang dicipta oleh aktiviti manusia. Pencemaran telah menemani umat manusia sejak kumpulan orang mula-mula berkumpul dan tinggal untuk masa yang lama di mana-mana satu tempat. Sememangnya penempatan manusia perlu sering dikenali oleh sisa mereka, busut, cangkerang dan timbuhan runtuhan contohnya. Pencemaran bukanlah masalah yang serius selagi terdapat ruang yang mencukupi untuk setiap individu atau kumpulan. Walau bagaimanapun, dengan penubuhan penempatan tetap oleh sejumlah besar orang, pencemaran menjadi masalah dan ia kekal sebagai satu sejak itu. Pencemaran air di Malaysia. Kumbahan domestik. Kumbahan domestik juga merupakan sumber utama nutrien tumbuhan, terutamanya nitren dan fosfat. Lebihan nitren dan fosfat dalam air mengalahkan pertubuhan alga, kadangkala menyebabkan pertubuhan luar biasa padat dan pesat yang dikenali sebagai mekar alga. Apabila alga mati, oksigen terlarut dalam air berkurangan kerana mikroorganisma menggunakan oksigen untuk mencerna alga semasa proses penguraian. Organisma anaerobik dikenali sebagai organisma yang tidak memerlukan oksigen untuk hidup. Kemudian, memetabolismakan sisa organik, membebaskan gas seperti metana dan hidrogen sulfida yang berbahaya kepada bentuk kehidupan aerobik. Proses perubahan tasik daripada keadaan bersih dan jernih dengan kepakatan nutrien terlarut yang agak rendah dan komuniti akuatik yang seimbang kepada keadaan yang kaya dan nutrien dipenuhi alga dan seterusnya kepada keadaan kekurangan oksigen dan dipenuhi sisa. Dipanggil sebagai aeronifikasi. Aeronifikasi adalah proses yang berlaku secara semula jadi, perlahan dan tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, apabila ia dipercepatkan oleh aktiviti manusia dan pencemaran air ianya dikenali sebagai sebuah fenomena yang dipanggil aerofikasi budaya. Ia boleh menyebabkan penuaan pematang dan kematian badan air. Seterusnya ialah sisa toksik.
Sisa dianggap toksik jika ia beracun, radioaktif, bahan letupan karsinogenik yang akan menyebabkan kanser. Mutagenik iaitu menyebabkan kerosakan pada kromosom. Teragonik pula akan menyebabkan kecacatan kelahiran atau biokumulatif iaitu meningkatkan kepekatan pada hujung rantai makan yang lebih tinggi. Sumber bahan kimia toksik termasuk air sisa yang tidak dibuang dengan betul dari loji industri dan kemudahan proses kimia seperti pelumbung, merkuri, kromium serta air larian permukaan yang mengandungi racun perosak yang digunakan toksik termasuk air sisa yang tidak dibuang dengan betul dari loji industri dan kemudahan proses kimia seperti pelumbung, merkuri, kromium serta air larian permukaan yang mengandungi racun perosak yang digunakan di kawasan pertanian dan rumput pinggir badan contohnya seperti kloradin. Selain itu ialah mendapan. Mendapan yang terhasil daripada hakisan tanah di mana ianya boleh dibawa ke dalam badan air melalui larian permukaan. Mendapan terampai mengganggu penembusan cahaya matahari dan mengganggu keseimbangan ekologi badan air. Selain itu, ia boleh mengganggu kitaran pembiakan ikan dan bentuk kehidupan lain dan apabila ia mendapat daripada ampaian ia boleh menyekat organisma yang tinggal di bawah. Proses dalam mengumpul data. So, projek kami menjalani beberapa bahagian dalam proses untuk mengumpul data, iaitu yang pertama adalah perbincangan atau brainstorming. So, mengenai projek yang ingin dijalankan, pembahagian tugas dijalankan di dalam grup WhatsApp. Agenda perbincangan dalam grup WhatsApp adalah untuk memilih ketua kumpulan dan penolong, penetapan tugasan dan juga menetapkan tarikh dan masa Google Meet yang bersesuaian mengikut masa para ahli kumpulan. So, seterusnya adalah mengumpul data beberapa artikel untuk dikaji dan memilih sumber yang bersesuaian bagi membantu kajian kesan pencemaran air di Malaysia. Seterusnya, menyediakan borang kaji selidik untuk mengumpul data melalui penyebaran dari status WhatsApp dan juga grup WhatsApp. So, akhir sekali adalah untuk menganalisis respon daripada 62 orang responden. Hasil peratusan kajian melalui 62 responden yang terlibat dalam borang kajian selidik menunjukkan hampir 95% responden bersetuju dengan punca berserta kesan pencemaran air kepada individu, masyarakat dan alam sekitar. Yang pertama adalah sampah sarap dan najis yang dibuang terus ke dalam sungai air seperti sungai dan laut. Juga kan menggalakkan bakteria untuk terus membiak dan menjadi masalah kepada kehidupan di dalam air maupun kepada manusia sendiri, menunjukkan persetujuan sebanyak 96%. Hal ini kerana apabila kita membuang najis atau sisa-sisa lain ke dalam sungai, kita akan menghadapi masalah kesihatan apabila kita meminum atau membuat aktiviti-aktiviti lain di kawasan sungai atau laut. Seterusnya, pembuangan sisa toksik ke dalam sungai merupakan salah sebuah punca pencemaran alam sekitar di Malaysia, menunjukkan persetujuan banyak 100%. Pentumpahan minyak juga menjadi punca pencemaran air di Malaysia. Pencemaran minyak ialah pelanggaran kapal di laut dan berlakunya kebocoran tangki minyak sehingga penutupan lapisan air menunjukkan persetujuan sebanyak 96.9%. Selain itu, minyak daripada kilang atau kemikal-kemikal daripada kilang juga yang terus mengalir ke sungai atau laut juga akan menyebabkan pencemaran air dan juga mengotorkan air yang jernih. Seterusnya, aktiviti-aktiviti seperti memancing,
aktiviti air lain juga tidak lagi sesuai diadakan di kawasan yang airnya tercemar persetujuan sebanyak 98.4%. Bahan-bahan yang dibuang ke dalam sungai akan mengurangkan kandungan oksigen dalam air persetujuan sebanyak 90.3%. Hal ini kerana apabila air yang tidak bersih dan kotor, kita tidak lagi akan mendapat oksigen yang bagus atau yang segar. So, hal ini akan menyebabkan oksigen sekeliling kita menjadi kurang atau tidak segar. Selain itu, pencemaran air menyebabkan hidupan di lautan semakin pupus persetujuan sebanyak 91.9%. Selain itu, pencemaran air di Malaysia adalah punca daripada sikap masyarakat yang tidak beretika persetujuan sebanyak 97.1%. Okey. Sikap masyarakat yang tidak beretika adalah bermaksud membuang sisa-sisa yang tidak boleh diguna ke dalam sungai dan tidak berdisiplin dalam menjaga alam sekitar. Mengikut kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa pencemaran air masih sesuatu yang membimbangkan di negara kita. Air yang tercemar membuatkan kita sakit kerana ia membawa beribu jenis bakteria dan virus yang berpunca dari bahan, buangan dan toksin membahayakan kesihatan manusia. Antara penyakit yang dikaitkan dengan pencemaran air ialah cirit birit, thyroid dan kanser usus dan ada banyak lagi juga. Sampah sarap dan najis yang dibuang terus ke dalam sumber air seperti sungai juga akan menggalakkan bakteria untuk terus membiak dan menjadi masalah. So, pada pendapat saya, kita mestilah menjadi manusia yang bijak dan berfikiran rasional supaya dapat menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar kita. Antara kepentingan sungai yang utama adalah membekalkan sumber air bersih kepada manusia untuk kegunaan domestik. Jika dahulu masyarakat menggunakan air sungai untuk membasuh, memasak dan mandi, kini fungsinya tersebut masih berkekalan. Bezanya, hari ini bekalan air dari sungai disalur ke tempat kediaman dengan menggunakan saluran pipe demi memudahkan kehidupan kita seharian. Masyarakat yang tinggal di kawasan bandar ataupun di luar bandar tidak perlu lagi mereda sejak samun atau hutan belantara bagi mendapatkan bekalan air sungai untuk kegunaan harian. Sekalian, terima kasih.